Menteri. Okey, baik. So, kita lihat dulu kertas satu, okey, iaitu berkaitan dengan, okey, dan ini adalah set daripada negeri Sabah sebenarnya ya. Set daripada negeri Sabah, di mana kita lihat soalan, okey, yang mana-mana soalan yang kamu, okey, confuse, yang kamu tak dapat nak jawab, okey, yang kamu rasa tak yakin untuk menjawab, sila maklumkan ya. Sila maklumkan. Baik, jom kita lihat. Okey, soalan nombor satu, cikgu rasa kamu tak ada masalah tentang soalan nombor satu, di mana soalan nombor satu, okey, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu terdiri daripada, okey, ingat ciri-ciri negara bangsa, okey, ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. So, kita belajar dalam bab satu, ciri Kerajaan Alam Melayu ni, ciri-ciri negara bangsa ada dua. Satu untuk Kerajaan Alam Melayu, satu lagi Kesultanan Melayu Melaka. Betul? Di mana Kerajaan Alam Melayu ada 4. Kan? Ya, betul. Jadi, kalau kita lihat di sini, okey, iaitu seperti Wan kata, raja, rakyat, undang-undang dan juga wilayah pengaruh. Jadi, kita tahu wilayah pengaruh tu ada dan juga undang-undang pun ada. So, jawapannya adalah 2 dan 3. Tetapi, sekali imbas, mungkin ramai yang kata, cikgu, kedaulatan pun ada. Lambang kebesaran pun ada, cikgu. Memang ada. Tapi kedaulatan dan lambang kebesaran ini adalah ciri negara bangsa Kerajaan Melayu Melaka. Itu beza dia. Ciri negara bangsa, okey, bangsa Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka. So itu beza. Sebab itu berhati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan keliru. Baik. So, soalan nombor satu adalah C, 2 dan 3. Baik. Soalan yang kedua. Pasangan pernyataan manakah yang betul tentang peranan pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka? Okey, peranan pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Bendahara Ketua Turus Angkatan Tentera Shah Bandar menjaga keselamatan Kota Melaka. Penghulu bendahari mengutip cukai di pelabuhan. Dan Laksmana mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran. Baik. Okey. Ramai yang confuse. Baik. Shah Bandar, sebenarnya Shah Bandar inilah yang mengutip cukai di pelabuhan. Ya, Shah Bandar yang mengutip cukai di pelabuhan. Penghulu bendahari, okey, kalau kita lihat, penghulu bendahari sebenarnya dialah yang, okey, mengutip ataupun kita mengumpulkan cukai-cukai daripada semua Shah Bandar. Okey. Dan penghulu bendahari inilah yang menguruskan berkaitan dengan harta-harta ataupun perbendaharaan negara. Harta Melaka, penghulu bendahari yang uruskan. Maknanya penghulu bendahari dengan Shah Bandar lagi besar penghulu bendahari. Beribaratkan penghulu bendahari di atas, kemudian di bawah tu ada bendahari-bendahari dan juga di bawah tu ada Shah Bandar-Shah Bandar. Jadi, penghulu bendahari ni macam, okey, iaitu Menteri Keuangan Negara. Sebab itu, penghulu bendahari bukan mengutip cukai pelabuhan, bukan. Laksmana mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran. Mengekalkan keamanan tu betul. Tapi kawasan pentadbiran tu salah. Sebenarnya, dia mengekalkan keamanan di laut. Di laut. Jadi, yang betul ialah A sebenarnya. Bendahara Ketua Turus Angkatan Tentera. Ketua Turus maknanya ketua strategi. Ya, ketua strategi Angkatan Tentera. Jadi jawapan nombor 2 adalah A. Nampaknya. Ini baru 2 soalan. Baru 2 soalan. Telah banyak kekeliruan yang berlaku. Di mana kalau kita lihat bermakna soalan-soalan ini adalah soalan-soalan yang agak tough. Soalan-soalan set Sabah ni dia agak tough sikit. Ya. Jadi beruntungnya kita kerana kita dapat lihat. Ya agak susah. Dan untuk kalau kita lihat Ketua Turus Angkatan Tentera memang bendahara. Yang menjaga keselamatan Kota Melaka siapa?
Menjaga keselamatan Kota Melaka. Siapa? Ini akan tahu ni. Keselamatan Kota Melaka. Ah, tengah petang. Boleh Tengah petang. Jawapannya ialah Temenggung. Temenggung. Okey. Lupa. Alia, jangan macam-macam Alia. Baik. Okey, baik, tak apa. Okey, soalan nombor 2 adalah A. Soalan nombor 3. Gambar berikut antara tokoh nasionalis penting di Filipina iaitu Jose Rizal. Bagaimanakah beliau memperjuangkan nasionalisme di Filipina? Bagaimana? Baik, menyingkirkan pemerintahan Sepanyol. Ini memang tidak berlaku. Mendesak Sepanyol melakukan perubahan. Okey. Menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Baik, jawapan yang betul untuk Jose Rizal ialah B. Mendesak Sepanyol melakukan perubahan. Apakah perubahan yang dia mahu? Perubahan yang dia mahu iaitu menuntut supaya rakyat Filipina diberi hak, ya. Filipina diberi hak yang sama seperti penduduk Sepanyol, itu diberi hak. Dan satu lagi, apa yang Jose Rizal tuntut? Satu lagi iaitu menuntut supaya Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol. So ini dua perkara yang diminta oleh Jose Rizal berkaitan dengan perubahan-perubahan yang dituntut kepada Sepanyol. Ini Jose Rizal. Untuk pengetahuan kamu Jose Rizal ni orang Melayu tau. Jose Rizal ni orang Melayu dia Melayu Philippines. Melayu Philippines. Ya betul. Jose Rizal Melayu. Imran Bad suka tikau je. Ada. Memang ada Melayu. Banyak Melayu di sana. Tetapi Melayu sana telah pun kita kata mengalami perubahan yang banyak kerana pengaruh Sepanyol. Sebab itu nama-nama pun telah ditukar. Ada Jose Rizal, ada Joseph lah apa semua kan. Jadi itu pengaruh Sepanyol sebenarnya. Ya. Okey. Baik. Kemudian yang lain-lain ni seperti menyebarkan idea revolusi kepada Filipina, kepada rakyat Filipina. Menyebarkan idea revolusi itu adalah siapa? Iaitu ialah kita kata sebagai Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Dan memperoleh kemerdekaan melalui revolusi ini adalah melalui siapa? Iaitu Emilio Aguinaldo. Aguinaldo. Yang mana memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi dan dia mendapat kejayaan itu melalui kerjasama dengan Amerika Syarikat. Emilio Aguinaldo Itu saya tak tulis boleh ke? Boleh. Boleh, Alia. Boleh. Ya. Boleh. So kamu tulis Bonifacio saja boleh. Baik. So ini soalan nombor 3. Nombor 3 berkaitan dengan Jose Rizal ni. Soalan nombor 4. Maktab Perguruan Sultan Idris SITC merupakan antara institusi pendidikan yang berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa di negara kita. Bagaimana institusi ini berperanan menyemarakkan nasionalisme? Bagaimana institusi ini? Adakah A menghasilkan buku yang berkualiti, B menyuarakan hak mendapatkan pendidikan, menyerap anak bangsawan dalam pentadbiran, dan menuntut British memperbaiki taraf hidup orang Melayu? So, mana satu jawapan dia? Adakah A, B, C atau D? Bagi tadi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan nombor 4. Baik. Okey. Baik, soalan nombor 4. Entah.
Okey, menyuarakan hak mendapatkan pendidikan. Okey, ini dilakukan oleh kita kata tokoh-tokoh seperti Abdul Rahim Kajai dan sebagainya. Okey, menyerap anak bangsawan dalam pentadbiran itu bukan SITC. Okey, itu adalah bukan SITC. Yang menyerap anak bangsawan dalam pentadbiran itu adalah iaitu tindakan-tindakan British. Okey, tindakan British. So bukan SITC. Dan ya, kalau katakan anak bangsawan ini, anak bangsawan dia bukan datang daripada SITC. Anak bangsawan dia belajar di MCKK, belajar di MCKK. Itu perbezaan dia. Kemudian menuntut British memperbaiki taraf hidup orang Melayu. Baik. Ingat ini adalah maktab perguruan. So maktab perguruan dia tidak menuntut untuk ini. Tetapi bagaimana dia sebarkan idea nasionalisme melalui menghasilkan buku-buku yang berkualiti. Iaitu, kalau kamu tahu bahawa SITC ada seorang tokoh yang diberi nama iaitu Zainal Abidin bin Ahmad. Okey. Zainal Abidin bin Ahmad ataupun nama panggilan dia apa? Yes, Za'aba. Betul. Okey. So, Zainal Abidin dia ada Za'aba, di mana Za'aba inilah yang sebenarnya telah membuat iaitu pejabat karang mengarang. Okey. Karang mengarang maknanya pejabat untuk penulisan. Okey, karang mengarang iaitu di mana di SITC. So ini untuk apa dia menghasilkan buku-buku yang berkualiti. Okey. Jadi inilah peranan SITC. Okey, macam biasa kalau mana-mana info tambahan yang cikgu letakkan di tepi, di kanan, di kiri, kamu take note tahu benda tu. Supaya apa? Ini satu ulang kaji. Supaya sambil menjawab soalan, kamu ulang kaji. Oh, iyalah yang ini. Kenapa jawapan dia begini? Kita nak kenapa jawapannya itu. Kita tak nak sekadar, oh jawapan dia A. Oh jawapan dia B. Tak nak. Kita nak tahu kenapa jawapan dia A. Kenapa jawapan dia B. Itu yang kita nak. Okey, itu yang kita mahu. So ada penjelasan di sini. Ya. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Kita lihat soalan kelima. Senarai berikut berkaitan dengan dua badan penyiasat yang diperkenalkan oleh British, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik. Mengapa badan di atas diperkenalkan? Okey, yang ni confuse lah cikgu. Okey. Adakah nak mengawal gerakan Islamiah, menyiasat kegiatan jenayah dan politik, menyekat gerakan penentangan oleh penduduk tempatan atau menguatkuasakan enactment undang-undang Islam. Baik. Mula-mula, kalau kita confuse, mula-mula kita kena tahu apa tahu? Soalan ni diambil daripada bab mana? Itu yang kita kena tahu. Soalan nombor 5 ini diambil daripada bab mana? Bagus. Bagus. Ini adalah daripada bab 3 form 4. Maknanya tentang nasionalisme dah habis. Okey. Nasionalisme dah habis. Soalan nasionalisme dah habis. Soalan nombor 3, 4 nasionalisme dah habis. Okey. So, soalan nombor 5 ni bab 3 iaitu konflik dunia. Tetapi konflik dunia ni, konflik dunia sebelum Perang Dunia Pertama tu, iaitu pada subtopik 3.1 yang awal tu, mula-mula sekali, dia bagi tahu tentang apa tahu? Keadaan tanah Melayu sebelum perang. Di mana keadaan tanah Melayu sebelum perang, di mana kita tahu bahawa telah berlaku nasionalisme. Yang mana nasionalisme itu? Ya, betul Alia Husna. Di mana nasionalisme itu telah mencetus. Nasionalisme itu datang daripada Turki Uthmaniyah. So itu telah membawa kepada penentangan nasionalisme di tanah Melayu, terutama Tok Janggut. Tok Janggut. Jadi di sini ditubuhkan Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik sebenarnya bukan untuk B. Bukan untuk B,
Dan juga kalau kita lihat untuk menyekat gerakan penentangan oleh penduduk tempatan. Okey. Sebenarnya lebih spesifik lagi. Kalau kamu kata C ni, dia kurang tepat. Kerana gerakan penentangan oleh penduduk tempatan ini sebenarnya, ya, sebenarnya gerakan itu, ingat keywords yang cikgu sebut, iaitu Turki Uthmaniyah. Bila Turki Uthmaniyah, okey, maknanya apakah gerakan yang datang daripada Turki Uthmaniyah? Ya, gerakan Pan-Islamism dan juga gerakan Islah. Maknanya, sebenarnya kedua-dua jabatan ini ditubuhkan untuk mengawal gerakan Islah Islamiah itu sebenarnya. Nak mengawal gerakan ini. Supaya apa? Supaya, gerakan ini supaya dia tidak tersebar. Tidak tersebar dalam kalangan penduduk-penduduk tempatan. Dan, okey, baik. Apa beza gerakan Islah dengan Pan-Islamism? Bagus. Bagus soalan tu, Alia Husna. So, ada yang bertanya, apa beza gerakan Islah, dan satu lagi iaitu gerakan Pan-Islamism. Baik. Perbezaan dia sebenarnya Islamism. Baik. Gerakan Islah sebenarnya ialah gerakan yang menuntut menuntut orang Islam. Kita kata orang Islam, menuntut orang Islam untuk kembali kepada ajaran yang sebenar, ajaran Islam sebenar. Maknanya kembali kepada Al-Quran dan juga Al-Quran dan juga hadis. Dan hadis. Jadi itu sebenarnya gerakan Islam. Sebab pada waktu itu kita tahu bahawa orang Islam telah lama terikut-ikut dengan budaya Barat sebab penjajahan. Bila British datang, contohnya di Tanah Melayu, mereka membawa iaitu membawa budaya-budaya British. Dan ini menyebabkan penduduk tempatan telah melupakan budaya-budaya Islam yang sebenar. Jadi gerakan Islam ini menuntut orang Islam seluruh dunia kembali kepada ajaran Islam sebenar, terutama sekali kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu. Pan-Islamism ni pula sebenarnya adalah gerakan brotherhood ataupun kita kata seperti gerakan untuk apa? Untuk membentuk membentuk persaudaraan. Keywords dia persaudaraan sesama Islam. Sesama Islam. Dan bila membentuk persaudaraan sesama Islam, sebenarnya ini akan menyebabkan apa? Membentuk ukhuwah. Ukhuwah yang mana ini akan dapat membantu. Saling bantu-membantu. Jadi ini yang dikatakan gerakan Pan-Islamism. Gerakan Pan-Islamism. Baik. So, itu beza dia. Beza daripada matlamatnya. Baik. Dan gerakan Islam bila kembali kepada Al-Quran dan hadis ni, salah satu matlamat dia iaitu menuntut supaya orang Islam bangun menentang penjajah. Bangun menentang penjajah. Baik, ada soalan tadi ditanya. Cikgu, hadis ke hadis? Baik, ejaannya hadis ataupun hadis. Mana satu yang lebih betul, lebih accurate sebenarnya? Baik, kalau mengikut ejaan, hadis ni sebenarnya ejaannya adalah hadal sin. Betul? Hadal sin. Ada 3 titik kat sini kan? Hadal yasin. Ya betul. Hadal dulu ejaan dia hadal sin saja. Sekarang ni ejaan baru hadal yasin lah. Ada. Ada yasin kat sini, hadis. Baik. Untuk sin ni, huruf sin ni sebenarnya, huruf sin ni merujuk kepada tha. Huruf sin tu merujuk kepada ejaan TH.
Contoh contoh macam mana kamu sebut ni? Osman, kan? Eja Osman. So kalau Osman kat sini, sebenarnya ejaan dia gunakan dia gunakan ain, kemudian sa. Dia ain sa mim nun. Osman. Betul? Jadi sebenarnya sa tu ialah TH. Okey. TH. Ain sa mim nun. Kan? Ain sa mim nun. Dia buka kelas Jawi ni cikgu. Dah buka kelas Jawi. Nampak dah bakat tu. Okey. Baik. Baik. Jap. Kan? Tahu Jawi lah ni. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Okey. So, sebab itu kita tahu. Okey. Perbezaan sa dengan sin tu sebenarnya. Okey. Baik. So, tak apa. Soalan nombor 5 adalah A. Alright. Soalan yang ke-6. Ustaz Rafi ngam cikgu. Ustaz Rafi Okey. Nombor 6. Maklumat berikut berkaitan dengan peristiwa serangan Amerika Syarikat terhadap Jepun dalam Perang Dunia Kedua. So, bom atom Little Boy dan juga Fat Man. Apakah kesan daripada peristiwa di atas? Soalan ini sangat straightforward. Okey. Di mana soalan ini memang tidak ada jawapan lain melainkan jawapan dia ialah ya, iaitu jawapan dia ialah D. Perang Dunia Kedua berakhir. Ini memang soalan yang straightforward. Okey, tidak ada orang kata apa kesukaran mana. Baik. Soalan 7. Bagaimanakah rakyat menentang Malayan Union? Bagaimana rakyat menentang Malayan Union? Adakah dengan mengadakan Kongres Melayu, menghantar surat bantahan ke London, membawa kes ke Mahkamah Tinggi England, atau menyuarakan bantahan melalui akhbar Melayu? So, jawapan dia nombor 7 adalah ya. Okey. Sebab itu penting untuk kamu tahu, okey, bagaimanakah rakyat rakyat menentang Malayan Union. Kalau dalam buku teks dia tulis apa tahu? Dia tak kata bagaimana rakyat menentang orang Melayu, tapi dia rakyat menentang Malayan Union. Tapi soalan ataupun dalam buku teks dia kata apa tahu? Bagaimana orang Melayu. Okey, dia tak kata rakyat. Dia kata orang Melayu. Bagaimana orang Melayu dan satu lagi bagaimana raja-raja Melayu. Betul? Tapi dalam soalan ni bagaimana rakyat. Sebab itu sebenarnya tujuan dia tukar perkataan supaya kamu confuse. Ini yang jahatnya kertas satu. Ini trik-trik kertas satu. Di mana kan dia akan tukar. Aku belajar orang Melayu, bagaimana orang Melayu menentang Melayu Union. Tapi soalan tanya bagaimana rakyat menentang Melayu Union. Mana satu ni? You see? Jadi ini trik-trik kertas satu yang sengaja dibuat supaya kamu semua menghadapi sedikit masalah. Baik. Okey. So, bagaimana orang Melayu menentang Melayu ini? Sebenarnya bagaimana rakyat? So, jawapannya memang satu dan 4. Kongres Melayu dan juga menyuarakan bantahan melalui akhbar Melayu. Menghantar surat bantahan ke London. Itu betul. Okey, dan juga membawa kes ke Mahkamah Tinggi England pun betul. Tetapi dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh raja-raja Melayu. So, di sini nampak tak? Setakat ini 7 soalan cikgu tengok soalan Sabah ni sangat tight. Ya, sangat tight. Dia tak ada bagi pilihan jawapan pun, dia tak bagi yang bodoh-bodoh. Dia bagi yang hampir-hampir je. Ini soalan-soalan Sabah ni perlu diberi perhatian. Maknanya dia punya tough ni memang boleh jadi satu panduan untuk kamu ya. Dia punya tough. Okey. Baik. So, soalan nombor 7 adalah jawapan dia adalah B, 1 dan 4. Okey. Soalan nombor 8. Mengapakah Sabah diserahkan kepada British?
Okey, mengapa Sabah diserahkan kepada British selepas kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua? Adakah untuk melaksanakan dasar dekolonisasi, menamatkan pemberontakan, atau juga meneruskan dasar British, atau masalah pewarisan takhta? Baik, soalan tanya, mengapakah Sabah diserahkan kepada British? Baik, so ya betul. Untuk melaksanakan dasar dekolonisasi itu salah. Sebenarnya nak tanya, siapa yang serah Sabah kepada British? Siapa yang serah Sabah kepada British? Ya, bukan. Bukan. Ingat selepas kekalahan Jepun, Jepun balik. Bila Jepun balik, siapa yang take over Sabah sementara waktu? Sementara waktu Sabah diperintah oleh SBUB semulalah. Sabah diperintah semula oleh SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Tetapi oleh kerana banyak kemusnahan yang berlaku di Sabah, maka SBUB serahkan Sabah kepada British. Bagus soalan tanya. Apa beza SBUB dengan British? Bagus soalan tu. Okey. Baik, apa beza SBUB dengan British? Baik, sebenarnya beza dia gini. Sebenarnya SBUB ialah sebuah syarikat, ya, syarikat yang yang telah diberi kuasa, oleh British, ya, oleh British untuk memerintah Sabah. Memerintah Sabah, tapi dia sebuah syarikat. Bila syarikat, maknanya dia punya operasi apa? Okey, operasi ekonomi. Okey, untuk untuk keuntungan. Operasi ekonomi. Maka, kalau kita lihat pula daripada satu sudut lain, iaitu daripada sudut British. British pula, sebenarnya merujuk kepada apa, cikgu? British ini merujuk kepada kerajaan British. Di mana kerajaan British inilah yang telah kita kata memberi kuasa kepada SBUB untuk memerintah Sabah. Kerajaan British, ya. Jadi, kerajaan British hanya dia memberi naungan, memberi perlindungan kepada siapa? Kepada James Brooke di Sarawak dan juga SBUB di Sabah. Itu je kerajaan British buat. Itu yang kerajaan British buat, memberi naungan perlindungan kepada James Brooke di Sarawak dan juga SBUB di Sabah. Tapi bila keluarga Brooke tak dapat nak meneruskan pemerintahan di Sarawak, SBUB pun tak dapat meneruskan pemerintahan di Sabah, maka kedua-dua ini telah menyerahkan negeri-negeri itu kepada British. Supaya apa? Supaya British ini dapat untuk meneruskan dasar British, iaitu meneruskan pemerintahan penaklukan ke atas Sarawak dan Sabah. Itu beza dia. Jesselton tu apa pula? Jesselton tu sebenarnya adalah salah seorang daripada Gubernur SBUB. Dan Jesselton itulah yang telah dia membuka sebuah bandar di Sabah bernama Jesseltown. Lama-lama Jesselton. Dan Jesselton tu bila Sabah telah merdeka, Jesselton tu telah ditukar kepada Kota Kinabalu. So Jesselton tu nama tempat. Jesselton tu nama tempat, tapi sebenarnya nama individu lah. Nama individu, ya. Cikgu luar topik, Francis Light British juga ke yang bagi dia kuasa tadbir Pulau Pinang? Ya, betul, Wan. Betul. Begitu juga Francis Light. Yang mana British memberi kuasa, Francis Light yang memberi British telah beri kuasa kepada Francis Light
okey, untuk mentadbir Pulau Pinang. Begitu juga British telah beri kuasa kepada Stamford Raffles untuk meneroka kawasan di selatan dan memperoleh Singapura. So Stamford Raffles dapat Singapura. Itu pun arahan siapa? Kerajaan British. Okey. Ya, betul. Jadi ini semua sebenarnya diorang ni semua di bawah okey, kerajaan British sebenarnya. SBUB, Group. Satu lagi kamu ingat SHTI. Pernah dengar SHTI kan? Syarikat Hindia Timur Inggeris. SHTI. Itu pun sama juga. Saya je ke tak dengar suara cikgu. Alia, semua orang dengar cikgu. Alia, ada siapa yang tak dengar suara cikgu ke? Ada siapa yang tak dengar? Slow. Okey, okey, okey. Kejap, kejap, kejap. Cikgu tengok setting cikgu. Di mana, mic cikgu kuat je ni. Tak ada pula slow. Mic cikgu kuat dah ni. Cuba kamu naikkan volume. Ya Alia, cuba naikkan volume. Ya, naikkan volume. Sebab cikgu punya audio system dah okey dah. Saya test lagi kau. Okey. Baik. Okey Alia. Baik. So soalan nombor 9 kita tengok ya. Baik. Apakah faktor yang menjayakan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Faktor yang menjayakan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kelemahan pemerintahan British, sokongan pentadbir British, bantahan golongan radikal dan juga pengaruh serantau. So jawapannya apa? Ramai yang confused. Sebenarnya faktor yang menjayakan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni, kalau kamu tengok dalam buku teks, okey, dia punya ayat iaitu apa tahu? Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam buku teks. Dan dia ada 3. Faktornya ada 3. Yang pertama iaitu penentangan terhadap Malay Union. Terhadap Malayan Union. Penentangan orang Melayu terhadap Malay Union. Orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan yang kedua iaitu berkaitan dengan cadangan. Cadangan Raja-Raja Melayu. Di mana Raja-Raja Melayu mencadangkan untuk ditukar Malayan Union itu kepada sebuah negeri persekutuan, bukan negeri naungan atau bukan negeri jajahan. Itu. Dan yang ketiga iaitu cadangan itu mendapat sokongan. Sokongan pentadbir British. So ini 3 faktor. Kalau kamu belajar, kalau kamu masih ingat faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, inilah dia 3 faktornya. 3 faktornya. Jadi sudah jelas bila 3 faktornya begini, maknanya jawapan soalan nombor 9 adalah B. Sokongan pentadbir British. Ini dia. Okey. Baik. So itu yang berkaitan dengan soalan 9B. Baik. Dapat ya? Alia Husna, boleh dengar suara cikgu? Dah boleh dah dengar? Boleh. Alhamdulillah. Alright. So kita pergi kepada tapi you follow. Oh ya ke? Kamu ni Alia. So 9 adalah B, 10. Susah juga kan? Okey. Soalan-soalan ini memang susah sikit. Tapi bagus. Ingat lagi awal kita jumpa soalan susah, lagi bagus. Supaya kita dah tahu cara menjawabnya. Itu keuntungan pada kamu. Baik. Soalan nombor 10. Maklumat berikut berkaitan kewarganegaraan. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kewarganegaraan.
Okey, jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British, penduduk asal dari negeri Melayu. Bagaimanakah kewarganegaraan tersebut diperoleh? Permohonan, pendaftaran, naturalisasi atau kuat kuasa undang-undang. Baik. So kalau yang ini, okey, jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British, penduduk asal dari negeri Melayu. Jawapan ini adalah, ya, ini adalah merujuk kepada cara kewarganegaraan, iaitu secara kuat kuasa undang-undang. Apa maksud kuat kuasa undang-undang ni, cikgu? Okey, ni cikgu jelaskan. Kuat kuasa undang-undang ini maksudnya ialah automatik. Automatik menjadi rakyat. Automatik. Macam kita lah. Kamu tengok kita Kita ni, okey, kita ni rakyat Malaysia, kita semua. Kita lahir di tanah Melayu. Kita lahir di Malaysia. Mak bapak kita pun orang Malaysia, penduduk asal Malaysia. Maka kita ni, okey, kita ni kewarganegaraan secara apa, cikgu? Kita ni kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Maksudnya dari sudut undang-undang, kita memang automatik menjadi rakyat. Faham? Sebab kita penduduk asal, mak bapak kita pun penduduk asal Malaysia, maka kita kuat kuasa, kita adalah warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Maknanya secara undang-undang, okey, memang kita penduduk, okey, ataupun warga negara Malaysia. Maknanya secara automatik. Faham? Itu kewarganegaraan. Satu lagi jenis kewarganegaraan iaitu di mana pendaftaran. Okey, maknanya orang tu nak jadi warga negara, dia kena daftar. Dia kena daftar. So, yang itu di Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kalau permohonan dan juga naturalisasi, okey, ini adalah kita kata sebagai, okey, kewarganegaraan melalui, okey, kewarganegaraan untuk Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang mana nak jadi warga negara, dia boleh naturalisasi, maksudnya apa tahu? Okey. Okey, naturalisasi. Apa maksud naturalisasi, cikgu? Naturalisasi maksudnya adalah, okey, iaitu kita kata menyerahkan, okey, ataupun bukan menyerahkan, melepaskan, okey, melepaskan kewarganegaraan asal, okey, untuk menjadi warga negara tanah Melayu. So, itu adalah naturalisasi. Lepaskan kewarganegaraan asal untuk jadi warga negara tanah Melayu, itu naturalisasi. Okey. Panjang no tu Sani. So, inilah dia. Ah, nak senang faham macam player bola, betul. Player bola kita banyak naturalisasi banyak yang naturalisasi, iaitu lepaskan kewarganegaraan asal mereka supaya mereka dapat jadi warga negara Malaysia dan seterusnya menjadi player Malaysia. Itu naturalisasi. Okey. Baik, itu soalan 10. Soalan 11. Okey. Ideologi komunis. Okey, di bawah. Kita kira betul, Alia. Betul. Okey, ideologi komunis dibawa masuk ke negara kita pada tahun 1920-an melalui China. Bagaimana ideologi tersebut dibawa masuk ke negara kita? Okey, bagaimana rumah ibadah, sekolah Cina, kesatuan sekerja dan memeterai perjanjian. Amboi, memeterai perjanjian tak pernah-pernah wujud. Okey. So, jawapannya adalah, kalau daripada Cina, maknanya jawapan dia adalah melalui sekolah Cina, dibawa masuk melalui sekolah Cina dan juga kesatuan sekerja. So, jawapannya adalah C, 2 dan 3. Okey. So,
Faham kan? Sekolah Cina kita tahulah menyebarkan melalui pelajar-pelajar semua. Kesatuan Sekerja tahu tak? Apa itu Kesatuan Sekerja? Tahu kan? Tak tahu. Okey. Baik. Kesatuan Sekerja ni bermaksud persatuan-persatuan. Okey. Ya. Bukan kawan. Sebenarnya Kesatuan Sekerja ni maksudnya adalah persatuan pekerja. Pekerja. Contohnya, contoh iaitu dia ada persatuan apa tahu seperti contohnya persatuan pekebun kecil. Pekebun kecil Taipei. Kemudian ada juga contoh persatuan pekerja pekerja ataupun persatuan pelombong BJ Timah. Pelombong pelombong BJ Timah Perak. Ini persatuan. Kemudian juga ada persatuan apa lagi? Persatuan pekebun kecil, persatuan pelombong BJ Timah, kemudian persatuan pekerja. Pekerja ladang. Pekerja ladang Kedah contoh. Pekerja ladang Kedah. Ini maknanya siapa yang menyertai persatuan-persatuan ini? Yang menyertai persatuan-persatuan ini adalah pekebun kecil, pelombong biji timah, pekerja-pekerja ladang. Nampak tak? Ini dipanggil kesatuan-kesatuan sekerja. Maksudnya, dia adalah persatuan-persatuan untuk pekerja-pekerja, workers union, bak kata san. Macam zaman sekarang ada lagi tak cikgu? Ada. Zaman sekarang ni contohnya apa tahu? Persatuan pekerja-pekerja bank. Selangor. Ada. Kemudian ada juga persatuan pekerja-pekerja swasta. Persatuan pekerja-pekerja, persatuan suri rumah tangga. Itu tak ada lagi lah. Okey. Jadi mereka ni bersatu kerana mereka menyertai persatuan ini kerana mereka sama-sama bekerja dengan kerja yang sama. Jadi zaman dulu memang banyak persatuan-persatuan ni. So ideologi komunis dibawa masuk ke dalam persatuan-persatuan sekerja ini. Jadi nombor 11 jawapan dia memang 2 dan 3 iaitu C. Kesatuan sekerja. Ya. Itu kena faham tu. Tujuan 21 supaya apa? Supaya mereka dapat membela nasib masing-masing lah. Kan? Baik. Soalan 12. Mengapakah penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa berpindah ke pertempatan baru? Kenapa? Untuk memperbaiki taraf hidup. Kemudian melemahkan pergerakan komunis, merancangkan pembangunan ekonomi ataupun juga memastikan kehidupan yang lebih selamat. Baik. Nombor 12 jawapan dia yang mana? Baik. Sekiranya kamu keliru, tengok balik. Soalan nombor 12 ni, bab mana penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa berpindah ke pertempatan? Ini bab berapa? Kamu tengok soalan nombor 11. Oh, ini komunis. Komunis bab 6. So, soalan nombor 12 juga tentang komunis bab 6. Bila bab 6, komunis, kamu tahu bahawa penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa berpindah ke pertempatan baharu. Itu adalah dalam program apa? Rancangan BRICS. Rancangan BRICS. Dan apakah rancangan BRICS? Iaitu menubuhkan pertempatan baru, iaitu kampung baru. Betul? Kampung baru, iaitu pertempatan baru. Pertempatan baru. Untuk penduduk-penduduk setinggan yang di pinggir hutan. Tapi kenapa nak buat kampung baru? So, persoalannya, why kampung baru? Why? Untuk apa ditubuhkan kampung baru tu? Untuk sebenarnya melemahkan pergerakan komunis. Iaitu tujuan dia apa sebenarnya?
untuk melemahkan pergerakan min yuan. Pernah dengar min yuan? Iaitu kita tahu iaitu min yuan ni iaitu kita kata sebagai golongan okey yang membantu yang membekalkan ataupun membantulah sebenarnya membantu PKM dengan bekalkan maklumat, the supplier maklumat, makanan dan ubat-ubatan dan ubat. Itu minuan. Okey, nampak tak? Ini dia. So ini rancangan BRICS. Okey, kampung baru, pertempatan baru. Why kampung baru? Untuk melemahkan pergerakan minuan, iaitu minuan ni ialah golongan yang membantu PKM dengan membekalkan maklumat, makanan dan ubat. Jadi bila dapat melemahkan pergerakan minuan, maka dapatlah melemahkan pergerakan komunis. Daripada sini kita dapat jawapan dia B. Nampak? Itu. Ya. Okey. Kenapa Alia? Ada yang betul. Memanglah. Cikgu, dia juga boleh memastikan kehidupan yang lebih selamat. Itu memang betul. Memang betul. Tetapi, poin utama, kenapa dibuat kampung baru? Kenapa dibuat kampung baru? Kamu kena faham kenapa kampung baru itu dibina. Contoh, kalau kita katakan satu kawasan hutan, katakan ini kawasan hutan, kawasan hutan besar. So, ada rumah-rumah tinggal kat sini, kampung-kampung, dia tinggal tepi-tepi hutan ni. So, tepi-tepi hutan ni, banyak rumah. So, PKM, dia dia tinggal dalam hutan. PKM tinggal dalam hutan. PKM pun sikit-sikit menyerang. Penduduk-penduduk setinggal ni. Minta beras, minta ubat dan minta duit dan sebagainya. Jadi, apa yang BRICS buat? Dia pergi bina satu kawasan baru. Baik, semua penduduk jangan lagi tinggal di sini. Semua pindah pergi ke kampung baru. Semua pindah. So, dia pun semua pindah. Bila dia orang pindah, sebenarnya tujuan pindah tu supaya apa tahu? British dah sedar bahawa dalam kalangan orang-orang yang tinggal dekat tepi-tepi tu, ada yang memang offer, nah, pergi bagi ubat. Ada penduduk sini, nah, bagi makanan kepada PKM. Nah, bagi pakaian kepada PKM. Jadi, British kata apa? Okey, semua orang yang ada kat sini, semua pergi masuk dalam kampung baru. Jadi, golongan yang tadi membantu PKM tu, mereka pun terpaksalah pindah. Pindah, masuklah dalam kampung baru. Bila masuk dalam kampung baru, mereka pun terpaksalah tinggal di kawasan ni, duduk kat sini. Nak keluar pun ada pagar kat sini. Ada special constables yang jaga keluar masuk. Jadi, komunis kat dalam ni tertunggu-tunggu. Mana ubat-ubat aku? Mana makanan aku? Dah tak dapat ubat, dah tak dapat makanan. Yang minion pula duduk dalam ni tak boleh keluar. Jadi sebenarnya itulah dia isu utama kenapa dibuat kampung baru. Okay. Ya betul. Okay, ya. So sebenarnya adalah untuk B. Betul Alia. Sebenarnya B ini adalah faktor. So itu lebih baik. So jawapan untuk 12 adalah B. Baik. Soalan. Okay, yang ke-13. Habis aku conteng soalan lain. Okay. Okey. Baik, soalan yang ke-14. 14 pula, 13. Soalan yang ke-13 kita tengok 13 susah. Okey, jom kita tengok. Pilih pasangan yang betul tentang pembentukan sistem ahli pada tahun 1951.
Portfolio ahli kesihatan Lee Tiang Keng. Ahli pelajaran Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar ahli pelajaran? Salah. Datuk On Jaafar ialah ahli hal ehwal dalam negeri. Okey. Datuk Nik Ahmad Kamil bukan. Okey. Kemudian EEC Turai Singgah. Beliau bukan ahli pelajaran dan bukan ahli pertanian. Bukan. Okey. Tapi yang pasti Datuk On Jaafar bukan ahli pelajaran. Tapi ahli hal ehwal dalam negeri. So, untuk nombor 13. Dia macam ni je. Kalau katakan kamu tak tahu jawapan dia, kamu buang mana-mana yang salah. Sebagai contoh, guna teknik tembak. A. Kesihatan Lee Tiang Keng. Betul ke? Tak tahu. B. Ahli pelajaran Datuk Jaafar. Kita pasti Datuk On Jaafar bukan ahli pelajaran. Salah. So, bila ni salah, bila kita tengok ahli hal ehwal dalam negeri ni, ada Datuk Nik Ahmad Kamil, ini pun confirm salah. Nampak tak? B dengan D memang salah. Okey, sekarang tinggal A dengan C. Adakah A ahli kesihatan Lee Tiang Keng atau C ahli pertanian dan perhutanan EEC Turai Singgah? Okey. So daripada sudut ini kita tahu bahawa okey, kita tak boleh main cancilot cancilot kucing lompat tak boleh ataupun bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Okey. Tetapi okey, di antara dua ni EEC Turai Singgah okey bukan ahli pertanian dan perhutanan. Okey, EEC Turai Singgah bukan. Okey. Jadi kalau kita lihat yang lebih baik sebenarnya jawapan dia ialah A ahli kesihatan Lee Tiang Keng. Okey. Jawatan EEC ni kalau tak silap cikgu adalah ahli bahagian ekonomi kalau tak silap cikgu. Ekonomi ataupun bahagian mana? Cikgu pun tak berapa ingat juga. Cikgu pun tak berapa ingat juga. Jam-jam ni kalau kamu tanya cikgu pun tak berapa ingat sangat sebenarnya. Sebab cikgu baru balik daripada Penang berjalan kau. Kan. Ya betul. Terima kasih banyak Wan. Cikgu sebenarnya nak cakap tadi. Sebenarnya EEC Turai Singgah ni sebenarnya bukankah dia ni ahli pelajaran? Sebenarnya Datuk On Jaafar ni ahli hal ehwal dalam negeri. Cikgu nak cakap sebenarnya tapi macam ragu-ragu. Ahli pelajaran kan rasanya. Macam tu. Kan. Dia fakta dah ada tapi ragu-ragu. You see? Baik. So, macam itulah kita orang dalam exam. Faham puan? Faham. 13 adalah A. First impression C. Okey. Bukan. Baik. 14. Kita tengok apakah syarat yang diberikan oleh British kepada penduduk tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Ini soalan ni senang. Okey. Okey, baik. Sani, bagus Sani. Okey, Wan pun betul. Bagaimana dengan Reza? Reza, Alia Husna dan juga Kil. Okey, ya. Baik. Syarat yang diberikan oleh British kepada penduduk tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. British kata apa? British kata kepada penduduk tanah Melayu, kalau nak merdeka, perlu wujudkan perpaduan. So, kita cari keywords perpaduan. Ya, bila perpaduan maknanya apa? Cikgu, tak ada pun perpaduan cikgu. Yelah, perpaduan tu maksudnya wujudkan kerjasama kaum. Macam tu. Kita linkkan. Perpaduan ialah kerjasama kaum. Macam tu. Dia tak ada beza pun sebenarnya. Baik. So, kita lihat soalan 15. Mengapa pilihan raya diadakan di negara kita pada tahun 1950-an? Mengapa? Melantik senator, memilih wakil rakyat, melantik ahli Dewan Negara, memilih yang di-Pertuan Agong. Baik, 1950-an jawapannya tidak lain tidak bukan ialah no. Cikgu tanya kamu, senang je dia. 1950-an maknanya dah merdeka belum? Dah merdeka ke belum? 1950-an belum. Ya, ini belum merdeka. Bila belum merdeka, senang saja. Bila belum merdeka, kita tak ada ahli Dewan Negara.
Dan juga kita belum ada yang di Pertuan Agong. Ya, sebab kita no parlimen, belum ada parlimen. Ya, parlimen pun tak wujud lagi. Melantik senator, lagilah tak ada. Tak ada. Jadi jawapan dia adalah B. Memilih wakil rakyat. Nampak tak? Sebab itu pentingnya untuk tahu susunan kronologi masa. Ramai orang, ramai pelajar tanya cikgu, cikgu sejarah kena ingat tahun-tahun apa semua ke? Tak perlu. Ingat tahun tarikh tak perlu. Yang penting kamu kena tahu susunan dia. Sebelum merdeka, mesti benda-benda itu tak wujud. Benda-benda itu wujud lepas merdeka. So, ini memudahkan kita untuk, senator pun belum ada, Dewan Negara pun belum ada, Yang di-Pertuan Agong pun belum ada. Jawapan dia B. Senang. Maknanya sebab apa? Kita dah tahu. 1950-an belum merdeka lagi. Baik. So, kita lihat soalan yang ke-16. Okey. Apakah kesan penubuhan MPP 1955? Apakah kesan penubuhan MPP? Okey, adakah kemerdekaan tanah Melayu? Sistem ahli dimansuhkan atau Tunku Abdul Rahman menjadi ketua menteri, ataupun juga kalau kita lihat Pesuruhjaya Tinggi British hilang kuasa pemerintahan. Baik. Sebenarnya apakah kesan dia? Ingat, kita tengok satu-satu. Kesan penubuhan MPP. Kamu tahu tak MPP datang daripada mana? MPP ini datang daripada pilihan raya. Ingat kan kita ada belajar pilihan raya MPP 1955. Di mana tujuan dia untuk apa? Memilih 52 orang ahli MPP. 52 orang ahli MPP. So, daripada 52 orang ahli MPP, barulah mereka boleh buat apa? Iaitu buat untuk menguruskan negara kita. Baik. So, jawapan nombor 1, kemerdekaan tanah Melayu. Kesan penubuhan MPP iaitu kemerdekaan tanah Melayu. Mereka ke tahun 1955 tu? Mereka tidak. Betul? Belum merdeka lagi. Belum. Okay. Jadi kalau belum merdeka, kita tak boleh ambil tu. So, jawapan dia bukan A. So, bukan 1. Sistem ahli dimansuhkan. Sistem ahli dimansuhkan maksudnya sistem ahli dibatalkan. Ya, memang betul. Memang betul. Sebab bila dah ada MPP, maknanya wakil-wakil rakyat ini, maknanya tak perlulah lagi sistem ahli. Tak perlu lagi sistem ahli dah. Dan 52 orang ahli MPP, ya. Okey, siapa ketua dia? Tunku Abdul Rahman sebagai ketua menteri. So, jawapannya adalah 2 dan 3, iaitu C. Ingat sebelum merdeka, Tunku Abdul Rahman ketua menteri. Bila merdeka dan dah start merdeka, Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri. Beza. Ya, perbezaan dia. Okey. Baik. So, 16 adalah si... Okey, Dato' Onn Jaafar kena kick bila cikgu? Okey. Penat soalan tu. Dia macam ni. Ramai yang tanya cikgu tentang kes Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar sebenarnya begini. Kena kick. Sebenarnya, Dato' Onn Jaafar, dia yang memulakan pada tahun 1946. UMNO. UMNO siapa yang mulakan? Dato' Onn Jaafar, betul? Betul, Dato' Onn Jaafar. Kemudian, kemudian dia berjuang. Akhirnya pada tahun 1948, kita tahu bahawa, kita tahu Dato' Onn Jaafar sebenarnya dia berjuang untuk apa? UMNO berjuang untuk apa? Menentang Malayan Union, betul? Ini Dato' Onn Jaafar. Kemudian 1948, so Malayan Union, ditukar kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948, betul? Bila Malayan ditukar kepada PTM, maknanya apa? Maknanya satu kejayaan UMNO.
Betul tak? Kejayaan UMNO di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar, betul? Jadi ini satu kejayaan. Satu kejayaan UMNO. Sebab UMNO memang mahukan Malayan Union dihapuskan. Baik. So kemudian pada tahun 1948, bila dah satu kejayaan pada UMNO, 1948 juga, okey, untuk menyatukan masyarakat, Dato' Onn Jaafar telah buka keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Okay. So bila dia buka ni kepada bukan Melayu, Dato' Onn Jaafar buka keahlian UMNO kepada kita lihat kepada bukan Melayu ya. So bila bukan Melayu ni, ini menyebabkan apa? Menyebabkan ahli UMNO menentang idea ini. Bila menentang idea ini, maka apa yang berlaku ialah Dato' Onn Jaafar Dato' Onn Jaafar keluar dari UMNO. So bila keluar daripada UMNO, siapa penggantinya? Penggantinya ialah pengganti iaitu Tunku Abdul Rahman. Itulah dia sebenarnya. Kronologi kisah tokoh Dato' Onn Jaafar. Faham? Penggantinya ialah Tunku Abdul Rahman. Jadi penggantinya okey. Okey. So baik. Pasal Dato' Onn buka pusaka ke? Tak. Bukan. So selepas itu tahun 1951, 1948 juga 49 kalau tak salah cikgu, Dato' Onn Jaafar buka apa? Iaitu Dato' Onn Jaafar telah membuka parti apa? Parti Kemerdekaan Negara. Kemerdekaan iaitu IMP, Independence Malayan Party. Kemerdekaan Malaya iaitu IMP. Tapi gagal. Kemudian tahun 1951, Dato' Onn Jaafar buka satu lagi parti, iaitu Dato' Onn Jaafar telah membuka satu lagi parti, iaitu buka Parti Negara. Itulah dia kisahnya. Nampak? Inilah dia. Maknanya ada beberapa parti yang telah diasaskan oleh Dato' Onn Jaafar. Mula-mula UMNO, kemudian IMP, kemudian Parti Negara. See? Tapi Parti Negara ni bertanding dalam pilihan raya. Bukan 1959, 1951. 9 pula. 1951 1951. Dan Dato' Onn Jaafar ni dengan Parti Negara dah join, dia join ni tahu pilihan raya. Tetapi kalah teruk. Satu kerusi pun tak menang. Yang menang ialah Parti Perikatan. Itulah dia. Sakit. Itulah. Tak apalah. Mungkin itu. Kalau mungkin Dato' Onn Jaafar kalau tak keluar, mungkin kalau Dato' Onn Jaafar tak keluar daripada UMNO ni, so kita punya Perdana Menteri ialah Dato' Onn Jaafar. Kan. Itu. Baik. Itu kisah Dato' Onn Jaafar. Jom kita tengok soalan 17. Draft Perlembagaan Persatuan Melayu. Draft Perlembagaan Persatuan Melayu 97 telah dikritik oleh Parti Islam Semalaya. Apakah isu yang menimbulkan kritikan tersebut? Baik, iaitu kita telah tahu bahawa PAS sebenarnya mengkritik, PAS memberi kritikan terhadap isu kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang longgar. Betul.
Jadi dia kata ini tidak bagus. So, 17 adalah D. Ini daripada bab mana, cikgu? Ini daripada bab yang ke-9. Baik. 18. Agama Islam merupakan agama persekutuan di negara kita. Apakah kedudukan agama lain? Yes, Alia. Okey, kedudukan agama lain dalam Perlembagaan Persekutuan ini mudah saja, iaitu ya, jawapannya adalah tidak boleh diamalkan. Salah. Diamalkan secara tertutup? Tidak. Sebenarnya jawapannya adalah 18, iaitu C. Bebas diamalkan secara aman. Ya, jawapannya adalah C. Bebas diamalkan secara aman. Baik. 19. Persediaan jawatan kuasa persediaan fizikal untuk menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Apakah persediaan? Apakah preparation jawatan kuasa persediaan fizikal? Jawapannya adalah membina stadium, mencipta lagu kebangsaan, menganjurkan kursus protokol atau menempah bendera bendera Persekutuan Tanah Melayu. So jawapannya adalah iaitu sebenarnya adalah membina stadium dan mencipta lagu kebangsaan. Ini jawatan kuasa persediaan fizikal. Kalau kursus protokol, kalau menempah bendera Persekutuan Tanah Melayu, ini jawatan kuasa sambutan. Ya, jawatan kuasa sambutan. So itu beza dia. Jangan korang keliru. Ya. Kursus protokol, jawatan kuasa sambutan. Menempah bendera, jawatan kuasa sambutan. Tertukar. Okey. Tertukar. Hati-hati. Dia ada dua jawatan kuasa. Jawatan kuasa persediaan fizikal dan juga jawatan kuasa sambutan. Baik, so jawapannya adalah A, 1 dan 2. Baik. Dan soalan 20. Rancangan buku merah. Selalu keluar soalan ni. Rancangan buku merah. Apakah kepentingan rancangan tersebut? Rancangan buku merah. Projek kemudahan asas, pembukaan tanah baru, pengenalan tanaman komersial, dan juga pengeluaran makanan mencukupi. Yes. Kalau buku merah ini, sah-sah jawapannya adalah apa? Buku merah jawapannya adalah A. Kemudahan asas. Ingat, kemudahan asas ni maknanya kemudahan infrastruktur, jalan raya, kemudian juga dengan elektrik, air. Itu semua kemudahan asas dari rancangan buku merah. Kalau pembukaan tanah baru, ini adalah Felda. Felda, ya, DEB, Felda. Felda. Dan pengenalan tanaman komersial pun Felda. Okey. Dan pengeluaran makanan mencukupi, ini kemungkinan besar ini adalah DPN dan juga ini adalah rancangan buku hijau. Okey, rancangan buku hijau. Iaitu untuk mengeluarkan makanan yang mencukupi, maknanya tanaman makanan yang mencukupi. So, penting untuk mengenali fakta-fakta ini. Baik. 21. Bila kita tengok mengapa kedaulatan penting bagi sesebuah negara. Kedaulatan penting. Ini dah masuk bab form 5. Kedaulatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menunjukkan kekuatan angkatan tentera. Kekuatan angkatan tentera, salah. Menjadi kuasa politik yang unggul di dunia, salah. Mendapat pengiktirafan, betul. 1 dan 4. Dia macam tu. Yang ini jelas apa tahu? Memilih jawapan lagi senang sebab pilihan jawapan nombor 2 dengan nombor 3 ni, pilihan jawapan itu menunjukkan sesuatu yang negatif. Nak menunjukkan kekuatan. Angkatan tentera, salah tu. Baik. 19. 19 jawapannya adalah A. Ya, Alia. 19 jawapannya adalah A. Baik. 22. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Mempunyai rakyat, mempunyai sempadan. Apakah kepentingan ciri tersebut terhadap negara kita?
Okey, adakah untuk melindungi tradisi rakyat, memperkuat pasukan tentera, mempunyai identiti tersendiri, mengukuhkan kuasa mutlak raja. Di sini kalau kita lihat pilihan-pilihan jawapan itu jelas bahawa pilihan jawapan itu adalah kurang tepat. Contohnya, melindungi tradisi rakyat. Kenapa nak melindungi tradisi rakyat? Salah. Memperkuat pasukan tentera untuk apa? Ini bukan. Kesan dia, kepentingan dia bukan. Identiti tersendiri mungkin. Mengukuhkan kuasa mutlak raja. Kuasa mutlak nak dikukuhkan. Kita bukan raja berkuasa mutlak. Kita raja berperlembagaan. Sebab itu salah. So, jawapan dia C. Okay. Yeah. Baik. 23. Maklumat berikut berkaitan dengan undang-undang di negeri-negeri Selat. Charter of Justice 1, 2 and 3. Kesan daripada pengenalan undang-undang tersebut. Kemasukan imigran, pengenalan mata wang, penubuhan mahkamah dan juga kemunculan bandar baru. So 23 jawapannya apa? Okey. Ya. Bila ada undang-undang, ingat bila ada undang-undang, maka kat mana untuk amalkan undang-undang itu? Sudah tentulah diamalkan di mahkamah. So 23 adalah C. 23 adalah C. Baik. 24. Apakah ciri moden dalam perlembagaan persekutuan? Okey, ciri modennya. Pemerintahan beraja, kewarganegaraan, bahasa Melayu, agama Islam. Okey, jawapan ini mudah aja, straightforward. So, jawapan dia adalah B. Kewarganegaraan, ciri moden. So, pemerintahan beraja, bahasa Melayu, agama Islam. Ini adalah ciri apa? Ciri tradisional. Yes, ini ciri tradisional. Tradisional. Ya. Baik. 25. Bidang kuasa Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Apakah bidang kuasa Majlis Raja-Raja? Isytiharkan darurat, jalankan pilihan raya, lucutkan kewarganegaraan, atau memilih yang di-Pertuan Agong. Jawapannya adalah ya. Majlis Raja-Raja berkuasa untuk memilih yang di-Pertuan Agong. Isytiharkan darurat, okey, lucutkan kewarganegaraan. Okey, ini adalah bidang kuasa siapa? Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. YDP Agong. Menjalankan pilihan raya itu SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, baik. So 25 adalah D. 26. Pernyataan berikut berkaitan dengan badan eksekutif pada peringkat kerajaan persekutuan. Baik, jemaah menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri yang memegang portfolio tertentu. Apakah peranan badan tersebut? Mentafsir undang-undang, menggubal undang-undang, meluluskan sistem cukai baru, melaksanakan dasar-dasar negara. Baik. So, ni confuse. Senang saja. Sebenarnya harus ingat, bila sebut badan eksekutif, kamu kena tahu bahawa negara kita ada 3 badan. Pertama, iaitu badan, iaitu badan perundangan. Perundangan. Yang kedua, iaitu kita ada badan eksekutif. Badan eksekutif. Dan satu lagi, iaitu adalah badan kehakiman. So ada 3 badan. Badan perundangan, badan eksekutif dan satu lagi badan kehakiman. Baik. So kalau kita lihat di antara 3 badan ini, badan perundangan yang menggubal undang-undang. Maknanya dia menggubal undang-undang. So kat mana diorang buat undang-undang? Iaitu di Parlimen. Parlimen. Itu badan perundangan. Manakala badan eksekutif iaitu yang ia melaksanakan dasar-dasar negara dan terdiri daripada jemaah men.
jemaah menteri. Dan badan kehakiman ialah yang melaksanakan ataupun mentafsir undang-undang. Mentafsir undang-undang. Dan melaksanakan undang-undang lah. Okey. Dan badan kehakiman ni daripada mahkamah-mahkamah. So dia ada 3. Okey. Dia ada 3 bahagian. So kita tahu bahawa dan setiap badan perundangan, okey, badan eksekutif, badan kehakiman, semua ini terletak di bawah kuasa siapa? Kuasa yang di-Pertuan Agong, YDPA. Ada gitu. So YDPA, badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. So, apakah peranan badan ini? Badan ini adalah untuk melaksanakan dasar negara. Ini dia. Okey. Baik. So, 26 adalah D. Kalau yang meluluskan sistem cukai baru, menggubal undang-undang, ini adalah badan perundangan. Okey. Dan kalau mentafsir undang-undang ni cikgu, badan kehakiman lah. Itu beza dia. Baik. 27. Kita lihat 27. Okey, iaitu berkaitan dengan sistem pentadbiran persekutuan di negara kita, pembentukan NNMB, Majlis Perundangan Persekutuan dan Perubahan Malaysian Union. Baik. Apakah kepentingan pembentukan tersebut? Okey, iaitu menjamin kepentingan British, jalankan dasar dekolonisasi, melaksanakan pengasingan kuasa atau mengukuhkan kedudukan Raja-Raja Melayu. So, soalan 27 jawapannya adalah okey. Okey. Dia macam ni. Kenapa dibentuk NNMB? Kemudian dibentuk MPP. Kemudian ditubuhkan Melayu Union. Sebenarnya untuk apa? Kepentingan British, dasar dekolonisasi, pengasingan kuasa atau kukuhkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kukuhkan kedudukan Raja-Raja Melayu mustahil. Sebab apa? Sebab semua ini siapa yang tubuhkan? Siapa yang tubuhkan? Yang tubuhkan semua ini adalah British. Betul? Semua ditubuhkan oleh British. So, kenapa dibentuk semua ini? Okey. Untuk apa? Apa yang British dapat? Yes. Maknanya British tubuhkan NNMB, Majlis Perundangan Persekutuan, Malaysian Union. Sebenarnya untuk apa? Untuk menjamin kepentingan British. Menjamin kepentingan British. So dia A sebenarnya. Kalau kamu kata B tu salah. B tu salah Sebab dasar dekolonisasi maksudnya apa dah? Dasar untuk melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Ingat dekolonisasi itu apa? Sistem untuk lepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. So, ini semua bukan lepaskan. Bukan? Kalau antara dasar yang dibuat oleh British untuk lepaskan tanah jajahan ni, dasar dekolonisasi ni bermula dengan PTM 1948. PTM, Persekutuan Melayu 1948, kemudian CLC, kemudian Sistem Ahli, kemudian Pilihan Raya, itu semua dalam program dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi. Sistem persekutuan untuk menyingkirkan pentadbiran. Ya, betul. Baik. 27 adalah A. 28. Okey, maklumat berikut berkaitan agensi persekutuan. Kesedar, Darah, Kejora. Bagaimana agensi persekutuan berikut melaksanakan kerjasama pembangunan sosioekonomi. Agensi persekutuan kerjasama pembangunan sosioekonomi. Okey, memajukan industri desa, memulihkan tanah terbiar, fokus pembinaan prasarana,
melaksanakan pembangunan wilayah baharu. So, soalan 28 jawapannya adalah, ya, betul. Ingat lembaga-lembaga inilah sebenarnya yang telah bekerja sama dengan Felda. Bekerja sama dengan Felda. Untuk apa Felda? Felda untuk buka tanah baharu. Buka tanah baru. Okey, bila buka tanah baru maksudnya bangunkan wilayah baharu. Itu dia. So sebab itu jawapannya adalah D, melaksanakan pembangunan wilayah baru. Kalau yang B, cikgu, memulihkan tanah terbiar. Memulihkan tanah terbiar itu bukan Felda, tapi ianya adalah Felkra. Ya, Felkra. Itu memulihkan tanah terbiar. Yes. Ingat perbezaan Felda dengan Felkra. Felda buka tanah baru. Felda dia buka tanah baru. Felkra dia memulihkan tanah yang terbiar. Itu beza dia. Itu beza. Felda buka tanah baru, Felkra pulihkan tanah terbiar. Itu perbezaan dia. Baik. 29. Idea pembentukan Malaysia. Dikemukakan pada akhir abad ke-19 yang melibatkan pihak British dan penduduk tempatan. Apakah tujuan Sir Malcolm Macdonald? Ini idea Idea pembentukan Malaysia memang dah ada dah wujud lama. So, apa tujuan Sir Malcolm Macdonald dan Sir Gerard Templer mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara? So, kamu kena tahu bahawa kalau kamu ingat balik, bagaimana dengan Sir Gerard Templer dan sebagainya? Baik, Sir Gerard Templer dan Sir Malcolm Macdonald, mereka ni hidup tahun bila? Sir Gerard Templer inilah yang sebenarnya yang telah melakukan perang saraf, betul? Perang saraf, iaitu aktiviti untuk membasmi komunis, betul? Membasmi komunis, betul? Jadi, maknanya dia suruh gabungkan supaya apa? Supaya untuk keselamatan, betul tak? Untuk elakkan daripada ancaman komunis. Okey. Dan satu lagi, Malcolm Macdonald pun waktu bila, cikgu? Sama juga. Malcolm Macdonald pun sebenarnya lebih kurang idea dia sama pada tahun yang sama. Maka dia kata apa? Why not kita nak lepaskan tanah jajahan? Sir Malcolm Macdonald dia punya idea adalah untuk lepaskan tanah jajahan. Tanah jajahan. Jadi, yang mana satu jawapan yang lebih baik? So, jawapannya adalah, ini dia. 1 dan 2A. Iaitu dekolonisasi dan juga keselamatan. Untuk potensi ekonomi sebelum tu lagi. Kalau kenapa bukan yang keempat? Yang keempat tu sebelum itu lagi. Seperti tokoh-tokoh yang sebelum tu. Ada beberapa orang tokoh British yang telah menyatakan nak gabungkan tanah Melayu dengan Sabah Sarawak. Untuk apa? Untuk supaya dapat mengumpulkan kekayaan. Yes, tapi itu sebelum kedua orang tokoh ni. Bila dah ada dua orang tokoh ini, dia punya matlamat tu dah lain. Ini tajuk mana? Ini gagasan Melayu kan? Bukan. Ini tajuknya adalah daripada bab yang kelima, idea pembentukan Malaysia yang 5.1. Ini 5.1. Tengok balik idea penggabungan. Bab 5.1 ya. Baik. 30. Pada 30 Januari 1963, Dato' Subandrio mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Mengapa Indonesia bertindak demikian? Konfrontasi, kekuatan tentera, hasil referendum rakyat, mengancam kedudukan dan desakan antarabangsa. Jawapannya, 30 jawapannya senang sahaja. Jawapannya adalah, guys,
Jawapannya adalah, kenapa Indonesia bertindak demikian? Ya, sebenarnya kerana mengancam kedudukan Indonesia. Indonesia rasa terancam sebab seolah-olah British sedang cuba untuk meluaskan tanah jajahan mereka. Well, 31. Cabaran politik di Sarawak. Okey, menjadi cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Apakah faktor berlakunya cabaran tersebut? Cabaran politik merujuk kepada apa? Merujuk kepada iaitu penentangan terhadap kepimpinan Stephen Kalung Ningkan. Stephen Kalung Ningkan ialah Ketua Menteri Sarawak. Jadi mereka menentang, kerana mereka merasakan bahawa Stephen Kalung Ningkan itu ada isu dengan perlembagaan. Jadi berlakulah cabaran politik di situ. So memang ada krisis perlembagaan. Dan satu lagi yang mana? So adakah konflik perkauman? Sarawak ada konflik perkauman meh? Tak ada. Yes, satu lagi kerana ancaman keselamatan iaitu komunis. So kalau kamu nak tengok krisis perlembagaan itu tentang siapa, cikgu? Tentang Ketua Menteri iaitu Stephen Kalung Ningkan. Dan juga kalau ancaman keselamatan itu adalah komunis. Komunis. So 31 jawapannya adalah D. 3 dan 4. Ya. Baik. So 32. Langkah kerajaan dalam menangani isu taraf hidup yang berbeza dalam rancangan Malaysia Pertama. So kalau isu taraf hidup yang berbeza, ni, dalam rancangan Malaysia Pertama, apakah langkah kerajaan? Iaitu melancarkan program pembangunan, mendapatkan khidmat nasihat PBB, kurangkan kadar kelahiran, kurangkan kadar kelahiran dan mengadakan catuan makanan. 32. Jawapannya apa? Jawapannya memang A. Lancarkan program-program pembangunan seperti apa, cikgu? Seperti DEB dan juga program pembangunan itu merujuk apa tahu? Merujuk kepada DEB dan juga DPN. Ini program pembangunan. Okey. Baik. Khidmat nasihat PBB. Okey, yang khidmat nasihat PBB ini apabila berlaku konfrontasi. Apabila konfrontasi, so bila Indonesia melancarkan dasar ganyang Malaysia, kan? Bila ganyang Malaysia, Indonesia hantar tentera untuk melakukan provokasi di Johor, di Sarawak. Jadi Malaysia buat apa? Malaysia pergi melaporkannya dan membuat bantahan ke PBB. Dan untuk mendapatkan khidmat nasihat PBB bagaimana untuk menangani isu itu. So itu memang ada. Baik. So 32 adalah A. 33. Mengapakah dasar pendidikan kebangsaan dibentuk? Kenapa dasar pendidikan kebangsaan dibentuk? Ini sudah tentu untuk apa? Ya, 33 jawapan dia adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Ingat bab 7, bab 8 itu semua adalah untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. 34. Peristiwa yang mendorong kerajaan untuk membentuk rukun negara. Allah ni senang. Ya, betul. Betul, Alia. Baik. Peristiwa yang mendorong membentuk rukun negara, jawapannya adalah tidak lain tidak bukan adalah 34 adalah A. Rusuhan kaum. 13 Mei lah, tragedi 13 Mei. Ya. Baik. 35. Tujuan Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan dasar penswastaan. Menyusun semula masyarakat, membentuk masyarakat penyayang, memberi kontrak kepada Bumi Putra, meningkatkan produktiviti dan kualiti. First time dengar kan? First time dengar. Baik, sebenarnya apa itu dasar penswastaan? Dasar penswastaan ialah iaitu dasar yang memberi peluang kepada
pihak swasta. Pihak swasta ni maksudnya pihak yang bukan kerajaan. Okey, untuk terlibat dalam program kerajaan. Dalam program kerajaan. Jadi, kenapa nak buat macam tu? Memberi peluang pada pihak swasta untuk supaya dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti. Okey, program tersebut. Sebagai contoh apa? Contoh dasar perswastaan. Iaitu dulu ada jabatan air. Okey. Sekarang telah tukar kepada Syabas. Itu. Dulu ada Lembaga Elektrik Negara. LLN. Dulu panggil LLN. Sekarang telah ditukar menjadi apa? Ditukar menjadi TNB. Ini semua apa sebenarnya? Inilah dia dasar penswastaan. Dulu jabatan air di bawah kerajaan. Tukar kepada Syabas. Maknanya memberi peluang kepada syarikat untuk manage air. Dulu LLN di bawah kerajaan sepenuhnya. Ditukar menjadi TNB, sebuah syarikat untuk uruskan election. Apa hasilnya? Okey, meningkatkan produktiviti dan kualiti. Faham? Itu dasar penswastaan. Senang je kan? Petronas bawah Malaysia ke? Ya betul, Petronas bawah Malaysia. Bawah kerajaan tapi juga syarikat. Ya, dari kerajaan ke swasta, betul. Itu dasar penswastaan. Ya betul Sani, dia memang bawah kerajaan. Tapi syarikat di bawah kerajaan lah. Okay. 36. Perkembangan industri kereta nasional, Proton, Pro 2. Mengapa kerajaan menggalakkan pertumbuhan industri tersebut? Buka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan rakyat, menyekat kemasukan kereta import, mengatasi masalah inflasi. Baik, memang tidak lain tidak bukan jawapannya adalah membuka peluang pekerjaan dan juga untuk meningkatkan pendapatan rakyat. So, jawapan dia A. Okey, meningkatkan pendapatan rakyat. Baik, 36 adalah A dan 37. Usaha untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan negara Commonwealth. Ingat, kemiskinan Commonwealth. Kalau kemiskinan dalam Commonwealth, tidak lain tidak bukan dia berkaitan dengan Rancangan Colombo. Rancangan Colombo. Sidang Kemuncak Malaysia berkaitan bumi. Perjanjian Buku Merah tak ada. Pelan perindustrian pun tak ada. So, jawapannya adalah Rancangan Colombo. Ya. Baik. 38. Okey, Malaysia telah menyertai sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia. 76. Isu yang dibincangkan dalam persidangan tersebut. Okey, iaitu okey, ingat ya, yang ini sidang kemuncak ketua negara-negara ASEAN. Tahun 1976 ASEAN. Apa yang berlaku pada 1976 ASEAN, iaitu berlaku perang Vietnam. Perang Vietnam sedang berlaku. Jadi, apakah isu yang dibincangkan? Iaitu pergolakan di Indochina. Cikgu, apa beza Indochina dengan Vietnam? Senang saja. Indochina ialah gabungan negara-negara seperti Vietnam, Laos dan juga Cambodia ataupun Kemboja. Itu sebenarnya. Okey. Jadi, so 38 adalah B. Yes. Okey, 39. Mengapa Malaysia menjadi lokasi transit pemerdagangan orang ke negara lain? Ini senang saja. Jawapannya adalah ya, kerana kedudukan kita yang strategik. Terletak di tengah-tengah laluan transit perdagangan orang. Dan 40, soalan ni favorite kat lah ni. Okey, Anugerah Langkawi ada lambang ni.
Tujuan anugerah ini diperkenalkan adalah untuk okey, iaitu menggalakkan industri peternakan lebah. Bukan. Tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Tak ada kena-mengena dengan lebah, tak ada. Memoderkan pengurusan perhutanan, tidak. Memajukan kawasan pelancongan pun tidak. Tapi sebenarnya menjamin kelestarian alam sekitar. Kenapa cikgu? Anugerah Langkawi ini adalah anugerah untuk mereka-mereka yang berjaya membangunkan ekonomi tanpa menjejaskan alam sekitar. Tanpa menjejaskan alam sekitar. So itu adalah anugerah Langkawi. Baik. So habis 40 soalan. Okey, baik. So ada yang kata, cikgu, saya 36/40 cikgu. 4 salah tu careless. See? Melalui latihan yang banyak sebenarnya, kamu dapat mengurangkan kesilapan yang berlaku. Tahu cikgu, Wan, kamu hari itu ada pernah buat juga kan? Kesalahan kamu 8, kemudian juga ada salah juga yang 10 dan lebih daripada 10. Sekarang kesalahan kamu telah berkurangan menjadi 4. Itu pun careless. Kamu tahu tak, lepas ni buat lagi dan buat lagi dan buat lagi, reducekan kesalahan tu kepada 3, 2. Jadi peluang untuk kamu bagi mencapai A lagi cerah. Lagi cerah. Okey. Baik. Untuk kertas 2 tu, cikgu rasa minggu ni cikgu beri rehat lah pada kamu. Okey. So tak perlu buat apa-apa untuk latihan, tapi kalau kamu nak buat, cikgu akan sediakan skema pemarkahan, skema jawapan untuk cikgu postkan dalam grup supaya kamu boleh jadikan panduan untuk buat kertas 2 itu. Okey. Baik. So minggu depan kita akan sambung lagi kertas itu, kertas 2 dan juga insya-Allah ada kertas 1 daripada negeri lain pula. So kita sambung lagi pada minggu hadapan. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey.